Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita dah sampai ke muka surat 154 dari kitab Iqra' Hidayah. Cuba kita tengok apa yang akan kita pelajari di muka surat ini, iaitu semua huruf bertasydid. Tasydid tu apa? Sabdu. Apabila didahului oleh huruf alif lam, maka huruf alif lamnya tidak dibaca. Ya, ini seolah-olah tidak ada huruf alif lamnya. Jika huruf nun tetap dibaca dengung. Baik, mari kita tengok contoh yang diberi di atas. Contoh yang diberi di atas adalah sin ada sabdu. Huruf sin ada sabdu. Depan dia ada alif lam. Nampak ni? Alif lam. Habis itu sin. Jadi kalau kita nak baca ni, sekiranya ada waw di depan sekali, jadi alif lam tak bunyi. Bunyi was. Bunyi was. Bunyi was. Bukan wa'al. Bukan wa'as. Cuma bunyi was. Jadi alif lam tak bunyi langsung. Terus bunyi was. Cuba kita baca lagi sekali. Was sama. Itu, ini tulisannya. Bacaannya ni. Macam alif lam seolah-olah tak ada. Terus was. Was sama. Tu ya. Sebelum kita teruskan, mari kita tengok dalam kitab lain apa nama tajwid ini. Dalam kitab ini pelajarannya disebut sebagai hukum alif lam. Ni alif lam ada hukumnya. Apabila huruf perkataan itu dimulai dengan alif lam, dia ada hukum dia, ada hukum tajwid dia. Mari kita tengok penerangan di bawah tu. Baik, penerangannya adalah sama ada hukum alif lam itu jatuh pada sebagai izhar kamariah atau idgham syamsiah. Apa pula ni ada kamariah ni? Baik, izhar kamariah iaitu dibaca dengan jelas pada huruf lam. Lam dia ada bunyi. Ada bunyi lam dia. Contoh al gitu ya. Al. Dan nanti kita akan tengok contoh dia. Dan dia juga boleh jatuh kepada idgham syamsiah. Apa pula syamsiah ni? Ada dua wanita ni. Tak apa, kita tengok ni apa penerangannya. Huruf lam tidak dibaca, hanya dimasukkan kepada huruf yang ketiga pada tasydid. Ya, ini tasydid iaitu sabdu. Kita tengok kat sini alif tak disebut langsung. Dia cuma sebut lam, tapi pada tulisannya ada alif lam. Tapi yang ada terkesan dengan dua hukum tajwid ini adalah huruf lam. Baik. Perbezaannya terletak pada lam sukun, lam yang mati, dan tanda sabdu. Ya. Baik. Kalau yang jadi izhar kamariah tu dinamakan juga alif lam kamariah. Alif lam kamariah ni dibaca dengan jelas lam dia, bunyi al gitu kan. Apabila dia bertemu dengan huruf-huruf ini, nanti kita akan tengok lagi huruf ini dengan lebih jelas. Kemudian apabila alif ada idgham samsyah ini juga dinamakan alif lam samsyah, iaitu alif lam ini dia akan bunyi huruf yang bersabdu saja, huruf yang ketiga tadi kan. Huruf yang ketiga pada tasydid yang sabdunya. Juga ada beberapa huruf yang masuk dalam kategori idgham samsyah. Nanti kita akan tengok di kitab yang lain apa lebih jelas lagi. Baik, mari kita tengok dalam kitab ini apa yang diberikan penerangan tentang alif lam tadi. Alif lam. Ya, alif lam. Dalam kitab ini, hukum alif lam tadi disebut sebagai lam sakinah. Kenapa lam sakinah? Bermakna lam mati. Lam sukun. Huruf lam itu mati. Tapi kenapa lam saja? Sebab saya sebutkan tadi, alif tidak disebut langsung dalam hukum alif lam ini.
alif tu tak disebut langsung. Sebab alif tu termasuk dalam hamzah wasal, dia tidak ada peranan langsung dalam tajwid. Dan dia tak ada baris pun. Jadi yang ada barisnya cuma lamnya saja. Alif adalah sebagai nahu bahasa Arab, mesti ditulis, tapi lam saja yang ada kesan tajwidnya. Tak apa, kita bukan nak tahu lebih sangat. Cuma saya nak kongsi ni, sudah lama saya nak cari apa alif lam ni, apa subjek dia dalam kitab tajwid. Lama saya cari, dah 2 hari, baru hari ni saya jumpa, oh hukum dia hukum lam sakinah rupanya. Alif tak disebut. Kemudian dalam kitab ni, Ustaz Abu Mardiah, dia berikan nama kepada 2, iaitu izhar kamari. Yang tadi kita tengok izhar kamariah. Sekarang kat sini Ustaz ni gunakan perkataan kamari, izhar kamari. Dan izhar kamari ni berlaku apabila alif lam bertemu dengan 10 huruf ini. 10 huruf ni, nampak 10? Apabila berlaku 10 huruf ini, kita kena baca jelas alif lamnya. Nanti saya akan tunjukkan lagi senarainya yang lebih baik. Kemudian tadi dalam kitab yang kedua tadi, kita ada dengar idgham syamsiah. Dalam kitab ini, Ustaz Abu Mardiah sebut idgham syamsi. Tak apalah, kita tengok itu nama sahaja. Tapi kenapa dia jadi idgham syamsiah atau idgham syamsi? Iaitu apabila alif lam bertemu dengan 10 huruf ini. Dan ada lagi 4. Oh ya, tadi saya pun terlepas. Izhar kamariah juga ada 14 huruf. Idgham syamsiah juga ada 14 huruf. Nanti kita akan tengok lebih jelas lagi pada kitab yang lain pula. Baik, kita akan tengok dalam kitab ini pula hukum alif lam. Kitab ini juga disusun oleh Ustaz Abu Mardiah, tetapi ini lebih ringkas. Mari kita tengok. Dalam kitab yang biru tadi, yang agak begitu terperinci, Ustaz Abu Mardiah sebut hukum alif lam tadi adalah hukum lam sakinah, iaitu lam mati. Tapi kat sini pelajaran tu yang lebih kurang sama disebut sebagai hukum lam ta'rif. Kita tak payah ambil tahu sangatlah apa makna ta'rif tu dan sebagainya. Yang kita nak tengok apakah huruf-huruf yang dikatakan idgham kamariah, izhar kamariah, dan apa yang dikatakan idgham syamsiah. Baik, mari kita lihat dulu apa penerangan Ustaz Abu Mardiah tentang hukum lam ta'rif. Nombor 1 katanya, lam ta'rif, ini dia tulisan Arab je, iaitu lam sakinah. Jadi samalah, dalam buku biru Ustaz menggunakan nama lam sakinah, tapi dalam buku yang ini Ustaz namakan lam ta'rif. Tapi dia adalah sama, iaitu alif lam, huruf alif lam. Itu contoh yang dia kasih tu. Alif lam mati atas al, tak ada mati. Alif lam itulah al-kitabu. Al ini adalah yang kita nak kata lam ta'rif atau lam sakinah atau hukum alif lam. Kita terus kepada nombor 4 ini, penerangan dari Ustaz Abu Mardiah, kerana penerangan yang lain, nombor 2, nombor 3 ada agak mendalam sangat. Nanti kita susah nak faham ya. Nanti kita susah nak faham. Jadi kita ambil yang 4 saja, iaitu hukum alif lam. Hukum alif lam adalah sama dengan lam ta'rif, iaitu apabila lam ta'rif, iaitu alif lam, bertemu dengan salah satu huruf kamariah. Huruf kamariah ni, maka wajib diizharkan dan dinamakan izhar kamari. Apa yang diizharkan? Lam dia tu. Bunyi lam dia mesti diizharkan. Dan huruf kamariah, huruf kamariah ada 14, iaitu yang panjang ni, banyak ni. Nanti kita akan tengok dalam rajahnya di bawah ni lebih jelas kan. Baik, kita tengok ya. Ini contoh izhar kamari atau izhar kamariah atau alif lam kamariah. Ini contohnya, iaitu apabila
huruf alif lam ni, alif lam al-ba ni, depan dia ada alif lam kan? Dan dia alif lam ni bertemu dengan ba. Alif lam bertemu dengan ba. Ini dia ba. Apabila alif lam bertemu dengan ba, bunyinya al-baba. Al-baba. Seterusnya kalau alif lam bertemu dengan huruf ha, bunyinya al-hayyu. Contohlah ya, al-hayyu. Kita bariskan al, dia tak ada baris. Nampak tu, dia adalah hamzah wasal, tak bunyi. Alif tak ada baris, lam pun tak ada baris, tapi kita bunyikan dalam kaedah tajwid ini, kita bunyikan dia al-hayyu. Kemudian bila jumpa ain, dia sebut al-aziz. Seterusnya ya, seterusnya sampai 14 huruf ni. Sampai 14 huruf ni. Jumpa jim, al-jabbaru. Jumpa ghain, bunyi al-gharuru. Jumpa kaf, bunyi al-qayyum. Apabila berjumpa ya, dia bunyi al-yammu. Dan seterusnya. Hingga 14. Ini dah 14 lah. Seterusnya, apabila lam ta'rif, iaitu alif lam, huruf alif lam tadi, bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, maka wajib diidghamkan dan dinamakan idgham syamsi, atau boleh juga idgham syamsiah, atau boleh juga kita kata alif lam syamsiah. Mari kita tengok contohnya. Selanjutnya, apabila huruf syamsiah itu ada 14. Ini panjang ni ya, nanti kita tengok dalam rajah ni. Yang ini semua kita tak perlu tahu sebab dia adalah kaedah-kaedah macam mana nak ingat mana satu huruf syamsiah, mana satu huruf kamariah. Saya rasa itu tak perlulah buat masa ni, ya. Baik, ini senarai huruf-huruf syamsiah. Ini dia, senarai huruf-huruf syamsiah. Juga ada 14. Dan apabila alif lam ini bertemu dengan salah satu huruf syamsiah ini, bunyinya berubah. Dia dah tak bunyi al. Dia bunyi at-tawwabu. Dia bunyi ta. Dia bunyi dal. Ad-da'i. Dia bunyi ra. Jadi ar-rahim. Mari kita tengok dengan lebih dekat lagi. Baik, kita tengok kat sini. Apabila alif lam tadi bertemu dengan huruf ra, dia bunyi ar-rahim. Dia bunyi, apabila bertemu dengan huruf sin, dia bunyi as-salama. Dia tak bunyi al, dia bunyi as-salama. Yang bunyi al itu apabila bertemu dengan huruf kamariah, ya. Yang ini pula apabila bertemu dengan huruf sad, dia bunyi as-samad. As-samad. Ini pula contoh zai. Apabila bertemu dengan huruf zai, maka dia bunyi az-zabaniyah. Apabila bertemu dengan huruf shim, bunyi ash-shimali dan seterusnya. Mungkin tadi saya ada terlupa nak sebut, huruf syamsiah juga ada 14. Ada 14 ya. Jadi kita tak payah ingat lah. Bila kita baca nanti, bila kita nampak ada sabdu, itu syamsiah lah. Kalau tak ada sabdu, itu idgham kamariah. Itulah tadi penerangan atau research yang saya dah cari berkenaan dengan pelajaran kita yang hari ini, iaitu hukum alif lam, atau hukum lam, atau hukum lam sakinah, atau hukum lam ta'rif, dan hukum alif lam syamsiah atau alif lam kamariah. Baik, sekarang ni kita nampak dengan jelas di sini. Saya besarkan lagi sikit. Kita nampak dengan jelas kat sini. Sin dia ada sabdu. Was-sama. Yang tadi kita dah sebut tadi ya. Was-sama, iaitu alif lam tak bunyi. Maka ini adalah idgham syamsiah. Idgham kenapa yang kita dapat clue dia, kenapa nama dia idgham syamsiah, sebab dia bunyi dia terus masuk. Alif lam tak bunyi langsung, terus bunyi was-sama, itu makna idgham. Idgham mana bunyinya terus masuk kepada sin. Alif lam tak bunyi langsung.
Ya. Itulah namanya syamsiah. Kalau ada sabdu, kalau dalam perkataan ini ada sabdu pada huruf yang ketiga, 1, 2, 3 alif lam, alif 1, lam nombor 2, sin nombor 3. Jika huruf nombor 3 ada sabdu, itulah samsiah. Kita kena baca was-sama idgham. Kalau tak ada sabdu, itu adalah izhar kamariah atau alif lam kamariah, dan kita bunyikan wal. Bunyikan wal. Baik, kita tengok pada contoh yang pertama. Bismillah. Baik, kita baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mari kita tengok dia punya idgham dia. Apa tadi? Alif lam. Hukum alif lam tadi. Hukum lam. Hukum alif lam. Lam ta'rif, lam sakinah. Macam-macam nama dia ada ni pelajaran ni. Kat sini kita nampak sama. Iaitu ini dia alif lam dia. Alif tu alif hamzah wasal, tak bunyi. Lam dia tak ada tanda baris. Jadi bunyinya terus pada sin. Iaitu fis samawati. Jadi ini adalah idgham syamsiah. Macam mana kita tahu dia idgham syamsiah? Pasal dia ada sabdu. Huruf yang ketiga ada sabdu, alif, lam, sin. Ini ada sabdu. Jadi ini idgham syamsiah bagi huruf alif lam tadi. Alif lam dia tak bunyi ya. Kemudian kat sini fil ardi. Fil ardi. Dia tidak ada sabdu. Dan dia alif lam juga tak bunyi. Ini hukum lain. Ya, ini hukum lain. Kita belum belajar lagi. Tapi kita baca je fil ard. Sebab kita nak berhenti. Fil ard. Ya, jadi kita dah nampak ini. Kita fokus kat sini dulu ya. Takut nanti kita bingung macam-macam kita sebut jangan Seterusnya. Afara'aitumun narallati turun. Lagi sekali. Ambil nafas. Afara'aitumun narallati turun. Mana idgham samsiah? Mana hukum alif lam dia? Yang kita nak cari idgham samsiah atau idgham kamariah. Alif lam dia tu. Ini dia. Alif lam. Nun huruf yang ketiga. Alif lam nun, ini huruf yang ketiga ada baris. Ini adalah hukum tajwid berkenaan dengan huruf alif lam atau lam sakinah atau lam ta'rif. Iaitu ini adalah idgham syamsiah bagi hukum alif lam. Lam ta'rif atau lam sakinah. Sengaja saya sebut banyak kali supaya saya pun ingat. Tak lupa lagi nama-nama sakinah, nama ta'rif, nama kamariah, nama syamariah, nama samsiah. Ini adalah idgham syamsiah sebab dia masuk pada huruf yang ketiga. Iaitu afara'aitumun naral. Tumun. Terus masuk mun. Alif tak bunyi, lam tak bunyi. Tumun. Afara'aitumun narallati. Kita masuk contoh yang ketiga. Seterusnya kita ambil contoh yang ketiga. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Lagi sekali. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Baik, mana hukum alif lam yang kita nak cari tu? Inilah dia. Sebab apa? Kita tengok ni ada
1, 2, 3. Huruf yang ketiga itu ada sabdu. Jadi kita kena baca ja'iluka linnasi. Terus masuk linnasi imama. Sini ada sikit tak sama dengan yang lain. Sebab dia huruf alif dia tak ada langsung. Tak ada langsung huruf alifnya. Sebab itulah dia namakan hukum lam sakinah, lam mati. Ataupun namakan lam ta'rif. Sebab alif tak ada langsung. Ya. Jadi kita kat sini kita ambil dia lam sakinah atau lam mati atau lam ta'rif, iaitu bila kita nak baca sini kita kena terus bunyi linnasi. Linnasi. Ja'iluka linnasi. Walaupun alif tak ada kat situ, kita tetap kena masukkan ja'iluka linnasi sebab nun dia ada sabdu. Perkataan yang ketiga tu ada sabdu. Jadi kita terus masukkan dia. Jadi dia namanya idgham syamsiah. Macam mana saya tahu dia syamsiah? Saya tak pernah nampak pun orang yang bernama syamsiah ni. Tapi saya kenal dia syamsiah sebab ada sabdu pada huruf yang ketiga. 1, 2, 3 ada sabdu. Agaknya sabdu tu macam anting-anting lah ya. Ada anting-anting, jadi kita kenal lah dia syamsiah. Itulah dia. Sajalah buat gurau kan. Buat lawak. Kita akan tengok ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini adalah innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Mari kita tengok hukum alif lam tadi, huruf alif lam. Ini dia. Ni alif lam. Yang ini ada alif lam kan? Ini tak ada. Tak apa. Ini alif lam ada. Kemudian alif kita nampak dia adalah hamzah wasal. Memang tak bunyi. Lam tak ada tanda mati. Jadi tak bunyi. Yang bunyi sin. Ini huruf nombor 1, nombor 2, nombor 3. Huruf nombor 3 sin. Jadi yang bunyi sin. Jadi antas samiul. Antas sami'u. Tak boleh bunyi anta al-sami. Bukan anta al-sami. Tapi antas sami'ul alim. Ini tadi kita kata apa? Idgham syamsiah. Dalam hukum pelajaran tajwid, lam ta'rif atau lam sakinah atau lam sukun atau hukum alif lam. Ada 3, 4 nama hukum ini ya. Dan boleh juga nama idgham syamsi ataupun idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah. Banyak betul nama dia ya. Saya sengaja sebut supaya saya sendiri pun tak lupa dan anda pun boleh insya-Allah juga sentiasa ingat. Seterusnya, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Lagi sekali. Wa innahu fil Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Mana kita punya alif lam ni, hukum alif lam ni? Ini dia. Ya. Ini tak termasuklah ya, dalam kategori ini. Dia lain sikit hukum dia ya. Kita ambil yang kat sini aja, alif lam yang kat sini. Ini pun ada alif lam tapi dia bahagian lain. Kita ambil alif lam yang di sini. Iaitu alif lam di sini 1, 2, 3. Huruf yang ketiga ada sabdu. Jadi kita kena bunyikan laminas salihin. Tak boleh lamina al ataupun lamina assa. As tak bunyi lagi. Lam pun tak bunyi, alif pun tak bunyi. Terus bunyi laminas salihin. Jadi ini namanya hukum tajwidnya adalah idgham syamsiah atau idgham syamsi pada huruf lam ta'rif atau pada huruf hukum tajwid pada huruf lam sakinah, lam mati, atau pada hukum
alif lam. Apa hukum alif lam? Iaitu apabila ada sabdu, maka alif lam tak bunyi. Saya terlupa tadi nak sebut. Kat sini ada alif lam kamariah. Ini alif lam kamariah. Iaitu alif lam, lamnya ada tanda mati. Lam ada tanda mati. Ain dia tak ada sabdu. Jadi dia tak boleh terus masuk ain. Jadi kita kena bunyi Sami'ul Alim. Sami'ul. Lam mati tu kena sebut. Sebab tu dinamakan lam sakinah pelajaran ni. Lam sakinah banyak nama Lam ta'rif. Lam ta'rif kenapa apa? Dia adalah menunjukkan dia isim. Al tu kat sini menunjukkan dia adalah isim ataupun noun atau kata nama. Dia bukan perbuatan. Dia bukan lain-lain perkara, tapi dia adalah noun ataupun kata nama. Itu maknanya lam ta'rif. Ini lam ta'rif ni. Alif lam ni lam ta'rif. Sebab tu dinamakan juga hukum alif lam. Alif lam tu nak dibunyikan macam mana? Bunyi ul ke bunyi nas? Sini bunyi ul, sini bunyi nas. Sini bunyi nas sebab ada sabdu. Sini bunyi ul sebab tak ada sabdu. Dan lamnya ada tanda mati. Sini lam tak ada tanda mati. Inilah yang dinamakan hukum lam ta'rif atau lam sakinah. Atau ini yang saya pusing ni adalah izhar kamariah. Izhar baca ul. Izhar. Yang ini lam tak bunyi, jadi idgham syamsiah. Idgham syamsiah. Yang ini izhar kamariah. Izhar apa makna? Jelas. Lam dia bunyi jelas. Ul. Izhar kamariah. Yang ini idgham syamsiah. Kenapa idgham? Sebab dia terus masuk nas. Laminas salihin. Jadi dia ini idgham syamsiah. Kita masukkan huruf bunyinya kepada sad. Panjang lebar sikit lah. Tak apa mengapa, kita dalam pelajaran ni kita belajar, kita kena lebih banyak ulang kaji, ulang cakap. Jadi kita akan ingat, dan orang yang dengar pun walaupun dia macam tak sukalah kita ulang banyak kali, tapi itu adalah baik bagi kita. Sebab itu dalam Al-Quran banyak perkataan tu diulang-ulang banyak kali. Seterusnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Lagi sekali, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Mana dia kita punya hukum alif lam tadi? Ini dia alif lam samsiah. Macam mana saya tahu alif lam samsiah ada sabdu? Tak apa nampak Mari kita jelaskan sikit, besarkan sikit. Ni shin dia ada sabdu. Jadi apabila alif lam kemudian huruf yang ketiga tu ada sabdu, itu namanya alif lam samsiah atau idgham syamsiah. Kenapa idgham? Sebab huruf ta ni bunyi dia tish. Terus masuk pada shin. Jadi itu namanya idgham. Kenapa syamsiah? Sebab dia ada sabdu kat sini. Dan dia juga adalah dalam tajwid dikenal sebagai lam sakinah. Kenapa lam sakinah? Ni lam ni mati. Tapi tak bunyi. Kalau lam tu ada bunyi, kalau lam tak ada sabdu, dia ada bunyi. Itu maknanya lam sakinah. Lam sakinah tu juga dinamakan hukum lam ta'rif. Tadi saya dah sebut lam ta'rif kerana ini menunjuk alif lam ni menunjukkan perkataan ini adalah kata nama, satu benda. Dalam senario ini menunjukkan dia adalah syaitan. Syaitan tu adalah satu benda, satu makhluk yang boleh ditunjuk, iaitu syaitan. Sebab tu ada al. Al tu ta'rif. Alif lam ta'rif. Ini semua ekstra lah saya bagi. Tak apa. Sekarang kita nak kembali kepada ini tadi adalah idgham syamsiah. Tish syaitan. Saya nak tunjuk sikit kat sini. Wala tattabi'u. Ini antara lain maknanya jangan kamu ikut syaitan. Tapi saya nak tunjukkan adalah tattabi'u.
tabi'u ini ada satu alif yang bulat. Ya. Kemudian ada waw. Habis ada alif yang bulat. Alif yang bulat ini juga tak berbunyi dari hukum tajwid. Dia adalah apa nama tu tadi, kaedah nahu bahasa Arab. Nahu, grammar. Jadi kalau kat sini kita ambil pada makna dia, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Ini ikut tak tabi'u ni. Dan janganlah kamu ikut. Janganlah kamu ikut. Kamu tu berapa orang? Ramai. Kita semua ni lah. Semua manusia ni Allah perintahkan jangan ikut. Itulah sebab tu huruf alif ni tak boleh dibuang. Huruf alif ni perlu ada kat sini untuk memberi makna ada ramai orang yang Allah perintahkan. Bukan satu orang, bukan dua orang, tapi ramai. 3 ataupun beribu, berjuta. Jadi itu peranan alif tadi, ya. Walaupun dia tak bunyi, tapi dia peranan dia besar. Tadi kita dah kata ini adalah idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Dalam pelajaran tajwid kita yang bernama hukum alif lam atau lam sakinah atau lam ta'rif. Boleh juga dinamakan idgham syamsi, kata Ustaz Abu Mardiah. Boleh juga dinamakan idgham syamsi. Dan saya sebut kemudian idgham syamsiah. Samalah juga. Syamsi dengan syamsiah. Cuma beza sikit saja. Maknanya tetap sama. Ada satu tambahan tadi saya terlupa. Mana tadi ya? Iaitu dalam pelajaran ni, apabila alif lam bertemu dengan huruf yang bersabdu. Jika huruf yang bersabdu itu huruf nun, jadi kita tetap kena baca dengungnya sekurang-kurang pun 2 harakat. Mari kita tengok contoh. Ya, contohnya di sini. Mari kita baca lagi sekali. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ni huruf nun. Kan? Dia berjatuh pada huruf nun. Jadi lin tak boleh linnasi, tak. Kena dengung sikit. 2 harakat. Linnasi imama. Itulah dia. Sebagai tambahan tadi, ikut perenggan yang kat bawah ni, kalau jumpa run, tetap kena dengung. Yang tak ada nun, tak payah dengung. La minas salihin. Nas salihin. Terus masuk. Yang ini, khutuwatis syaitan. Tish tak dengung. Tish. 2 harakat tak ada. Nas sampai 2 harakat tak ada. La minas salihin. Khutuwatis syaitan. Terus. Cuma nun saja yang ada dengung. Linnasi. Linnasi gitu ya. Alhamdulillah kita dah selesailah muka surat 154 dengan panjang lebar. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kepada kita kerana susah payah dan usaha kita nak memahami cara-cara membaca Al-Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah urusan kami, Ya Allah. Dalam segala hal agama kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, Ya Allah. Selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.